Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Senyum. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di channel YouTube Cikgu Ainun untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Okey, bagi yang belum mengenali cikgu ialah Cikgu Ainun binti Sumion, kini bertugas di SMK Karak, Bentong, Pahang. Baik, untuk kali ini kita akan belajar topik ekonomi tingkatan 5 bawah bab 1 ekonomi dan kerajaan, ya, standard kandungan 5.2 penunjuk ekonomi, dan standard pembelajaran ialah jenis inflasi. Okey, jadi kita lihat dulu apakah standard pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, 5.2.2 menerangkan jenis inflasi. Jadi, jika sekiranya kamu hendak merujuk buku teks, bolehlah buka buku teks ekonomi tingkatan 5, muka surat 26 hingga 30. Baiklah. Jadi, sebelum ini kita telah pun mengetahui bahawa penunjuk ekonomi, ya, di bawah tajuk kita ada 5. Betul tak? Okey, kita ada indeks harga pengguna IHP yang kita telah bincangkan pada pelajaran lepas. Kemudian, hari ini kita akan bincangkan tentang inflasi, dan kita ada lagi pengangguran, keluaran dalam negara kasar KNK, dan juga pertumbuhan ekonomi. Baik. Jadi hari ini kita akan membincangkan inflasi, ya, yang juga merupakan penunjuk ekonomi. Okey, pada pelajaran lepas kita telah mengetahui bahawa indeks harga pengguna atau IHP digunakan sebagai alat ukuran inflasi. Okey, so kalau kamu masih ingat lagi, IHP ataupun indeks harga pengguna berfungsi sebagai penunjuk ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan inflasi. Okey. Cuba kita lihat, ya. Untuk menguji kamu punya pengetahuan sedia ada. Okey. Kamu bayangkan dengan RM50. Dengan RM50, katalah pada dahulu tahun 2010, nampak kita mungkin dapat penuh satu troli. Tetapi apa berlaku pada masa sekarang? Pada masa sekarang, kita lihat dengan RM50 mungkin kita hanya dapat setengah ataupun suku troli sahaja, ya. Jadi ini lebih kurang basic, ya, apa yang dimaksud dengan inflasi. Okey, jadi pengetahuan sedia ada, ya. Sebelum ini kita telah mengetahui bahawa IHP sebagai alat ukuran inflasi. Okey, bagaimana IHP ini berfungsi? Okey, kalau IHP meningkat, apa maksudnya? Okey, jika IHP meningkat, apa yang ditunjukkan ialah IHP meningkat dari setahun ke setahun, menunjukkan berlakunya peningkatan harga umum secara berterusan. Jadi ini adalah penunjuk bahawa inflasi sedang berlaku. Ya, bermakna dari setahun ke setahun peningkatan harga umum terus meningkat, ya. Okey. Kemudian bagaimana pula jika IHP menurun? Okey. Jika IHP menurun, apa yang dapat kita simpulkan? Indeks harga pengguna ataupun IHP menurun dari setahun ke setahun, menunjukkan berlakunya penurunan harga umum secara berterusan. So, apa dia? Inflasi tidak berlaku. Okey?
Jadi ini kita mengingat semula subtopik sebelum ini ya. Okey, baik. Jadi apakah sebenarnya inflasi? Ya, apakah inflasi? Okey, kita lihat dulu secara umum. Okey, inflasi membawa maksud ataupun merujuk kepada kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan dalam sesebuah ekonomi. Okey. Jadi inflasi ni tadi ya, kita tengok analogi kartun ya. Okey. Inflasi ialah peningkatan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan dan tidak terbatas dalam sesebuah ekonomi. Okey, inflasi, jika inflasi itu dalam jumlah yang kecil, ya, sebenarnya dia juga membantu untuk ekonomi berkembang, ya. Tetapi jika inflasi berterusan, dia akan memberi kesan tak baik kepada ekonomi, ya. Jadi kita akan lihat nanti bagaimanakah inflasi ini boleh mempengaruhi. Okey. Jadi, satu lagi istilah yang berkaitan dengan inflasi adalah kadar inflasi. Apa itu kadar inflasi? Kadar inflasi merujuk kepada peratus perubahan tingkat harga umum pada satu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. Okey, jadi kadar inflasi inilah yang akan menjadi satu tanda sama ada inflasi kita meningkat ataupun menurun. Ya, jadi kadar inflasi menentukan ukuran kestabilan tingkat harga umum. Ya, jadi kadar inflasi juga bermaksud perubahan indeks harga pengguna tahun semasa berbanding dengan tahun sebelumnya atau tahun dasar. Okey, kita lihat. Okey, sebagai contoh kita ada di sini. Kita ada peta dunia ataupun kadar inflasi bagi negara-negara di dunia. Okey. Jadi secara umum cikgu terangkan dahulu, kebanyakan negara cuba mendapatkan kadar inflasi sekitar 0 hingga 2%. Ya. Dan ianya inflasi bersifat optimum dan adil kepada kedua-dua pihak, baik pengguna ataupun penjual. Jadi, jika sekiranya kadar inflasi berada pada 0 hingga 2, maknanya dia adalah yang paling optimum dan adil lah. Maknanya baik untuk pengguna maupun penjual. Ya, okey. Jadi kalau kamu perhatikan peta dekat sini, yang berwarna purple dengan biru itu berada pada kedudukan kadar inflasi 0 hingga 2. Ini lebih kurang lah ya. Okey, kemudian kalau sekiranya kadar inflasi berada di bawah 0%, ia dikira sebagai deflasi. Ya. Jadi dia tak boleh bawah 0 juga, ya. Langsung tidak ada kenaikan harga. Okey? Di mana bila bawah 0% bermakna dia akan menjadi atau dikira sebagai deflasi ataupun kemelesatan ekonomi yang mana harga barang tidak naik ataupun turun disebabkan kuasa beli pengguna yang terhad. Ya. Jadi pengguna tidak ada kuasa beli menyebabkan tiada permintaan berlaku, jadi harga statik. Statik ataupun dia boleh turun lagi rendah. Okey, jadi ini lebih kurang kadar inflasi kalau kita nak kelaskan dia. Inflasi sederhana berada 2 hingga 3%. Inflasi sederhana. Jadi yang paling ideal 0 hingga 2 lah kelas inflasi kita tadi, inflasi sederhana 2 hingga 3%. Kemudian inflasi merangkak atau merayap 4 hingga 5%, ya. Dan inflasi melampau atau hyperinflasi dia lebih daripada 5. Jadi kalau kamu lihat sini ada yang sampai lebih daripada 25. Jadi kita tengok kedudukan negara kita macam mana. Ini tadi kadar inflasi dunia lebih kurang. Jadi di manakah kedudukan negara kita? Kalau kamu tengok, semua ada yang belajar geografi, tak belajar geografi pun kena tahulah negara kita berada di mana. Okey, dekat situ. Okey, Malaysia berada di situ. Kalau kamu lihat, dia berwarna biru muda ni. So biru muda dia dalam lingkungan berapa? 2 hingga 5%. 2
2 hingga 5%. So bermakna kita punya kadar inflasi adalah sederhana, ya. Okey. Dan merangkaklah, merayap atau merangkak di sekitar itu. Jadi kita tengok yang terkini. So kita tengok inflasi adalah penurunan kuasa beli sesuatu mata wang terhadap barangan di pasaran. Okey, ianya boleh menjadi inflasi bersifat positif ataupun inflasi yang bersifat negatif. Inflasi yang bersifat negatif sering dipanggil sebagai deflasi. Sebagai contoh, okey, so di negara kita, kita punya kadar inflasi ni dia negatif, jadi ini mungkin kesan daripada pandemik di mana ekonomi kita tidak bergerak kan. Banyak sektor-sektor ekonomi telah ditutup. Jadi berbanding dengan bila dah masuk 2021, dia dah mula inflasi kita dah mula meningkat semula. Cuma ada pada April dia agak tinggi, tetapi kemudian telah turun semula, dan yang terakhir ialah 3.4 pada bulan Jun 2021. Tapi masih lagi dalam kategori inflasi merangkak atau merayap tadi kan. Okey. So kalau kita lihat semula secara jelasnya, okey. So ini adalah Jun 2021. Itu secara umum. Okey. So kita lihat semula maksud inflasi ialah kenaikan tingkat harga umum bagi barang dan perkhidmatan yang berlaku secara menyeluruh dan berterusan. Kadar inflasi menentukan ukuran kestabilan tingkat harga umum. Apa pula harga umum? Harga umum ialah harga purata semua barang dan perkhidmatan yang dipasarkan dalam negara. Tingkat harga umum tadilah. Maknanya dia harga purata semua barang perkhidmatan yang dipasarkan dalam negara. Okey. So kita tengok hubungan inflasi dengan indeks harga pengguna. Seperti yang kita tahu, indeks harga pengguna dia mengukur tingkat harga umum. Jadi kepada mereka yang masih belum berapa faham, kamu boleh lihat video cikgu sebelum ini tentang IHP. Okey. Jadi IHP bagi tahun dasar atau tahun yang dijadikan asas perbandingan ditetapkan sebagai 100. Okey. Jadi kalau sekiranya IHP pada tahun semasa ialah 104, bermakna kadar inflasi kita akan jadi cara pengiraan atau rumus dia seperti inilah. IHP tahun semasa ditolak dengan IHP tahun dasar dibahagi dengan IHP tahun dasar darab dengan 100%. So sebagai contoh, kita ada apa dia? Ni dapat 4 kerana 104 tolak dengan 100. Kita dapat 4 bahagi dengan 100 darab 100%, kita dapat 4%. Itu pengiraan mudahlah untuk pengetahuan kamu. Okey. So seperti yang cikgu sebut tadi, kadar inflasi Malaysia ialah 3.4. 3.4 setakat Jun 2021. Jadi kamu boleh rujuk kadar inflasi nanti. Okey. Baik, kita masuk kepada jenis inflasi. Jadi inilah yang kita nak bincang hari ini. Inflasi ada 3 jenis. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Kedua, inflasi tolakan kos. Dan ketiga, inflasi diimport. Okey. Jadi, jadi cikgu list down balik semula. Ingat, inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan kos, dan inflasi diimport. Ada 3 jenis inflasi. Jadi kita akan lihat satu persatu. Okey, jadi kalau ini adalah istilah dalam bahasa Inggeris Istilah dalam bahasa Inggeris, tarikan permintaan, demand pull inflation, inflasi tolakan kos, cost push inflation, dan inflasi diimport, imported inflation. Tahu. Okey, kita tengok jenis yang pertama, iaitu inflasi tarikan permintaan. Okey, kita lihat maksud inflasi tarikan permintaan terlebih dahulu.
Okey, inflasi tarikan permintaan merujuk kepada kenaikan tingkat harga umum apabila permintaan masyarakat terhadap barang dan perkhidmatan melebihi penawarannya dalam pasaran. Okey, daripada penyataan ini pun mungkin kamu dah dapat agak di mana berlakunya lebihan permintaan. Berlakunya lebihan permintaan. Jadi situasi ini akan menyebabkan kenaikan harga. Okey, kita lihat. Okey, inflasi tarikan permintaan wujud apabila peningkatan permintaan berlaku semasa ekonomi negara berada pada tingkat guna tenaga penuh. Okey? Situasi lebihan permintaan agregat menyebabkan peningkatan harga umum. Okey, kita tengok lebih lanjut. Apa istilah yang penting kat sini? Okey, apabila sesebuah ekonomi mencapai guna tenaga penuh, bila sesebuah ekonomi mencapai guna tenaga penuh ialah apabila kadar pengangguran berada di bawah 4%. Jadi semua negara yang mempunyai kadar pengangguran di bawah 4% dikira sebagai guna tenaga penuh. Guna tenaga penuh. Jadi bila situasi ini berlaku, tingkat pengeluaran sukar dinaikkan dengan cepat untuk menampung permintaan yang melambung kerana kapasiti input pengeluaran telah digunakan secara maksimum. Keadaan ini menyebabkan ekonomi sukar menambah pengeluaran dan barang dan perkhidmatan untuk memenuhi permintaan agregat kerana faktor pengeluaran seperti apa? Tenaga buruh, bahan mentah dan modal telah digunakan sepenuhnya. Jadi ekonomi tidak dapat memenuhi permintaan yang banyak kerana pengeluaran tidak dapat ditingkatkan dengan segera. Kerana semua faktor pengeluaran ataupun sumber ekonomi telah pun digunakan pada ketika itu. Okey, inflasi tarikan permintaan ini wujud apabila peningkatan permintaan berlaku semasa ekonomi berada pada tingkat guna tenaga penuh dan situasi lebihan permintaan agregat menyebabkan peningkatan harga umum. Jadi ingat tu, oleh kerana berlakunya lebihan permintaan, jadi terdapatnya akan menyebabkan kurangan penawaran. Bila berlaku lebihan permintaan bermakna tidak cukup penawaran, kurangan penawaran, dan ini akan menyebabkan harga barang dan perkhidmatan meningkat. Okey. Kita lihat dahulu punca dia. Punca inflasi tarikan permintaan. Ini kita boleh kategorikan kepada dua, iaitu peningkatan tingkat pendapatan dan yang kedua pertambahan penawaran wang. Okey, kita tengok yang pertama. Apa yang dimaksud dengan peningkatan tingkat pendapatan? Okey. Jadi kita telah sebutkan tadi bahawa pada tingkat ataupun pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, apa yang berlaku ialah kadar pengangguran rendah ataupun guna tenaga penuh. Negara mencapai guna tenaga penuh di mana tingkat pendapatan pengguna telah meningkat. Jadi ramai rakyat yang mempunyai pekerjaan, mempunyai pendapatan. Jadi ini akan menyebabkan kuasa beli pengguna meningkat. Sebab mereka ada pekerjaan, mereka ada pendapatan, maka kuasa beli pengguna meningkat. Jadi bila kuasa beli meningkat, dia akan mendorong kepada perbelanjaan penggunaan yang tinggi. Sebab dia duit ada, so maknanya dia akan mendorong masyarakat untuk berbelanja. Jadi jumlah perbelanjaan penggunaan akan meningkat. Jadi secara tidak langsung permintaan agregat akan bertambah. Okey? Semua orang nak beli kan sebab ada kemampuan. Okey. Kemudian situasi yang kedua adalah pertambahan penawaran wang. Okey, selain daripada mereka mendapat pendapatan, apa yang menyumbang kepada pertambahan penawaran wang ialah dari segi bekalan wang.
Macam mana dia boleh bertambah? Kerajaan berbelanja secara berlebihan, di mana kerajaan contohnya membuat berbagai-bagai projek dan ini telah membuka peluang pekerjaan kepada rakyat, ya. Dan dalam masa yang sama, bank-bank perdagangan juga membuat ataupun menciptakan kredit, maknanya mereka menawarkan pinjaman kepada masyarakat, sebab masyarakat ni tadi, pengguna ni tadi dia ada pekerjaan tetap. Mereka ni ada jaminan dan pihak bank pun tidak teragak-agak untuk menawarkan pinjaman ataupun pelbagai kemudahan lah kredit di bank, jadi secara tidak langsung dia akan menambah bekalan wang. Jadi selain daripada pendapatan mereka sendiri, mereka juga mungkin membuat pinjaman di bank-bank perdagangan, ya. Jadi situasi ini juga akan menyebabkan kuasa beli pengguna meningkat, di mana jumlah perbelanjaan penggunaan meningkat dan of course pastinya permintaan agregat bertambah. Jadi apabila permintaan bertambah melebihi penawaran, maka harga akan cenderung untuk meningkat, ya. Okey. So kita pergi kepada yang kedua, iaitu inflasi tolakan kos. Okey. Kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan inflasi tolakan kos. Okey, inflasi tolakan kos merujuk kepada kenaikan tingkat harga umum apabila kos pengeluaran meningkat. Okey, sekarang cikgu nak kamu highlight perkataan dia adalah kos pengeluaran. Jadi tadi tarikan permintaan dia cerita tentang peningkatan permintaan yang melebihi penawaran. Tetapi sekarang untuk tolakan kos ni dia berkisar ataupun dia punya kunci utama adalah disebabkan oleh kos pengeluaran meningkat. Okey, kita lihat dahulu maksudnya, Okey, so ingat kos pengeluaran ni termasuk kos bahan mentah, gaji buruh, kos sewa kilang, kos pengangkutan dan sebagainya. Semua kos yang terlibat dalam proses pengeluaran adalah kos pengeluaran. Okey? Peningkatan harga kos pengeluaran mengakibatkan kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Okey, kenapa? Kenapa peningkatan pada harga kos pengeluaran mengakibatkan kenaikan harga dan perkhidmatan? Kita lihat Okey. Apabila kos pengeluaran meningkat, okey, firma sekarang ni kita pergi kepada firma kerana firma kita tahu motif ataupun tujuan dia adalah memaksimumkan keuntungan. Jadi apabila kos pengeluaran meningkat sedangkan pengeluar perlu ataupun hasrat dia mengekalkan margin keuntungan, maka apa yang berlaku, pengeluar akan pindahkan beban peningkatan kos kepada pengguna. Macam mana dia nak pindahkan? Pengeluar akan menaikkan harga jualan. Jadi bermakna kenaikan harga kos pengeluaran tadi telah menolak harga. Telah menolak harga jualan untuk meningkat. Okey, kita cuba lihat dahulu apa dimaksud dengan margin keuntungan. Kita sebut tadi margin keuntungan. Okey, margin keuntungan ialah nisbah keuntungan dibandingkan dengan hasil jualan. Okey, jadi margin keuntungan ni maknanya hasrat pengeluar dia nak untung berapa. Okey, jadi secara ringkasnya margin keuntungan ni merupakan hasrat pengeluar berapa banyak dia nak untung. Okey, jadi setelah dia tahu margin keuntungan ataupun berapa jumlah keuntungan yang dia nak dapatkan daripada hasil jualan, bermakna apa yang perlu dilakukan ialah kos barang, harga kos barang atau perkhidmatan yang dihasilkan akan ditambah dengan margin keuntungan untuk menjadi harga barang di pasaran. Okey, kita cuba lihat contoh. Mungkin ada yang tak faham. Okey, sebagai contoh kat sini Okey, sehelai baju dikeluarkan dengan kos RM
RM12. Ini kos pengeluaran Pihak pengeluar ingin mendapatkan margin keuntungan sebanyak 20% sehelai. Ya. Jadi dapat RM2.04 ni mana 20% didarab dengan RM12. Jadi bermakna dia dapat RM2.40. So bermakna apa dia? Pihak pengeluar akan menetapkan harga baju pada RM14.40 iaitu kos baju RM12 ditambah dengan margin keuntungan. Ni margin keuntungan RM2.40. Jadi di pasaran dia akan jual RM14.40. Okey. So tadi dia nak tentukan berapa keuntungan dia nak, margin keuntungan berapa persen darab dengan harga kos. Okey, kemudian harga jualan merupakan harga kos ditambah dengan keuntungan itulah setelah ditentukan berapa margin keuntungan diperlukan. Okey, begitu juga jika sekiranya harga kos ialah RM15, dia dah tentukan margin keuntungan sebanyak 20%, okey, ataupun 20%. Jadi 20% daripada RM15 ialah RM3. Jadi bila dia nak jual di pasaran, harga yang diletak adalah RM18, iaitu RM15 tambah RM3. Okey? Boleh faham itu margin keuntungan. Sebab itulah mereka ini disebabkan oleh peningkatan harga kos tadi, daripada RM12 ke RM15 telah menyebabkan harga meningkat. Nampak? Daripada RM14.40, tetapi setelah peningkatan harga kos dia dah jadi RM18. Jadi itu maksud margin keuntungan. So situasi ini akan menyebabkan berlakunya inflasi tolakan kos. Okey, boleh faham Jadi kita pergi kepada jenis inflasi yang ketiga, iaitu inflasi diimport. Okey. Apa itu inflasi diimport? Nampak tu, kita import. Itu contoh Okey, inflasi diimport merujuk kepada kenaikan tingkat harga umum apabila harga barang yang diimport dari luar negara meningkat. Okey. Ingat, import ni maknanya beli barang daripada luar negara. Jadi apabila harga barang yang diimport dari luar negara meningkat, secara tidak langsung dia akan jadi inflasi diimport. Okey, kita lihat dahulu bagaimana ia berlaku. Okey. Inflasi diimport sebagai contoh untuk barang siap. Barang siap import yang mahal akan dijual pada harga lebih tinggi di pasaran tempatan. Okey? Memang kita tahu barang import biasanya mahal, tetapi kalau dia memang dah mahal maknanya harga import tu harga barang siap import tu memang sedia mahal daripada negara pengeksport. So bermakna dia akan jadi lebih tinggi harga di pasaran tempatan. Okey, jadi kenaikan harga faktor pengeluaran khasnya bahan mentah dan barang pengantaraan yang diimport. Okey, kamu harus faham bahawa barang-barang yang diimport ni kita ada barang siap. Barang siap bermakna kita boleh terus guna setelah beli. Contohnya macam handbag, kita ada perfume, jam yang import, maknanya dia boleh terus siap. Tetapi kita ada juga barang-barang pengantaraan dan bahan mentah yang kita import, di mana ia diperlukan untuk dia akan membantu dalam proses pengeluaran pula. Okey. So apabila bahan mentah dan barang pengantaraan yang diimport ni naik, apa yang berlaku ialah akan memberi kesan kepada kos pengeluaran, di mana kos pengeluaran meningkat dan akan menyebabkan harga jualan barang dan perkhidmatan di pasaran turut meningkat. Okey. So kita tengok secara lebih jelas. Okey, inflasi diimport boleh disebabkan oleh dua faktor, iaitu yang pertama, kadar inflasi yang tinggi di negara pengeksport. Maknanya di negara yang kita beli
ataupun kita import barang itu, iaitu negara pengeksport, barang tu memang dah sedia mahal dan negara tersebut mempunyai kadar inflasi yang tinggi. Jadi kalau kadar inflasi dia tinggi, bermakna harga barang dan perkhidmatan memang tinggilah, mahal. Okey, kemudian situasi yang kedua, inflasi diimport juga boleh disebabkan oleh kejatuhan nilai mata wang tempatan. Okey, kita lihat macam mana. Okey, jika kadar inflasi tinggi di negara pengekspor, kita lihat bagaimana dia memberi kesan. Inflasi di negara pengekspor boleh menyerap ke dalam sebuah negara melalui import. Okey, jika harga barang siap import meningkat, maka ia akan dijual pada harga lebih tinggi di pasaran tempatan. Okey, let's say kita beli barang siap, contohnya beli beg tangan tadi, daripada negara sana pun dah mahal, so dia akan dijual pada harga lebih tinggi di pasaran tempatan. Sebab kita tahu bahawa barang import ni juga dia perlu melalui beberapa proses, kena bayar duty import dan sebagainya. Okey. Kemudian bagi barang pengantaraan, di mana dia menggunakan komponen-komponen import, jadi harga barang tempatan yang menggunakan komponen import juga akan meningkat kerana macam yang cikgu dah terangkan tadi, komponen import ni barang pengantaraan, barang bahan mentah yang kita import tu mahal. So bermakna bila dia dah jadi kita gunakan, jadi harga barang tempatan yang menggunakan komponen import tersebut juga akan meningkat. Okey, jadi itu adalah antara inflasi diimport. Okey, kita lihat lagi. Kejatuhan nilai mata wang tempatan juga memberi kesan. Kenapa? Okey, jika kadar pertukaran asing wang tempatan merosot, ia akan menyebabkan pengimport Malaysia terpaksa membelanjakan lebih banyak wang untuk mendapatkan sejumlah barangan dan membayar dengan harga yang tinggi kepada negara pengeksport. Sebagai contoh, jika kadar pertukaran asing antara Malaysia dengan Amerika jatuh, maknanya nilai RM kita jatuh, bermakna rakyat Malaysia yang mengimport barang daripada Amerika terpaksa membayar lebih kepada negara pengeksport lah. Maknanya kita kena bayar lebih dalam US dollar. So bila bayar lebih bermakna kena bayar harga yang lebih tinggi. Jadi kesan dia, kejatuhan nilai mata wang tempatan mengakibatkan harga barangan import secara relatifnya lebih mahal. Okey, jadi itu dia inflasi diimport. Okey, so tadi kita telah berkenalan dengan 3 jenis inflasi, iaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan kos dan inflasi diimport. 3 jenis inflasi. Okey, jadi kita habis dengan jenis inflasi. Kita lihat dahulu kesimpulan daripada perbincangan kita. Okey, jadi inflasi merujuk kepada kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan dalam pasaran. So kita ada 3 jenis inflasi. Yang pertama ialah inflasi tarikan permintaan. Bagaimana yang berlaku? Bila masa dia berlaku ialah apabila permintaan terhadap barang dan perkhidmatan melebihi penawaran dalam pasaran. Okey, oleh kerana permintaan banyak sedangkan penawarannya kurang, jadi dia akan mendorong harga untuk meningkat. Jadi bila harga meningkat, inflasi pun berlaku, iaitu inflasi tarikan permintaan. Okey, inflasi yang kedua adalah inflasi tolakan kos, di mana berlakunya kos pengeluaran meningkat, kos-kos pengeluaran telah meningkat menyebabkan pengeluar akan memindahkan bebanan ataupun pertambahan kos tadi kepada pengguna. Jadi ini akan mendorong harga barang dan perkhidmatan di pasaran akan meningkat. Maka berlakulah inflasi tolakan kos. Okey, kemudian yang ketiga adalah inflasi diimport. Berlaku apabila harga barang yang diimport dari luar negara meningkat. Okey, sama ada disebabkan oleh kadar inflasi daripada negara pengeksport itu ataupun
disebabkan oleh kejatuhan mata wang tempatan. Okey, so kita habis dengan jenis-jenis inflasi ya. Jadi cikgu harap kamu boleh faham apa yang cikgu telah terangkan sebentar tadi. Okey, jadi alhamdulillah kita habis dengan subtopik ini. Jadi terima kasih cikgu ucapkan. Jadi cikgu harap ianya bermanfaat dan boleh membantu kamu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Cikgu Ainun. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Bye bye. Jaga diri. Assalamualaikum.